Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Natif Khas pada malam ini. Dan juga terima kasih kerana meluangkan masa kita bersiaran pada pukul 9 malam di TV1 dan juga saluran berita RTM. Malam ini kita perihal berkenaan memperkasa bidang kuasa Mahkamah Syariah. Seperti mana kita sudah maklum, dalam perkara paling asas di Perlembagaan Persekutuan adalah memberikan gambaran kepada penjadualan yang mana membezakan antara bidang kuasa kerajaan negeri dan juga bidang kuasa persekutuan dalam konteks undang-undang syariah, yang mana di negeri ia dinaungi oleh sultan ataupun raja di negeri tersebut, melainkan undang-undang sivil yang mana ia adalah tertaluk kepada bidang kuasa kerajaan persekutuan. Dalam konteks undang-undang syariah, kita juga lebih tepat lagi untuk kita bercakap berkenaan tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah, sejauh mana kebebasan dan juga kita kata the prerogative dalam konteks kehakiman dan juga judisiari di Mahkamah Syariah. Bersama dengan saya pada malam ini Dr. Abu Hafiz Salihuddin, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah, Abdul Hamid Abu Sulaiman, Kuliah of Islamic Review Knowledge and Human Sciences, UIM. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami sekali lagi dalam Natif Khas. Juga Tuan Nur Azmir Zakaria, Presiden Pertubuhan Pengamal Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Malaysia Program. Apa khabar, Tuan? Baik, terima kasih bersama kami. Kita sudah maklum mungkin seluruh negara pada ketika ini memberikan tumpuan kepada beberapa kes yang sedang dibicarakan di mahkamah, tetapi kita tidak membicarakannya secara spesifik, memberikan ruang kepada pihak mahkamah dan juga judisiari dalam penentuan keputusan. Cuma apabila kita bercakap berkenaan perbezaan antara undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil di peringkat persekutuan ini, apa negara kita sebenarnya dalam konteks pengamalan undang-undang Islam ia boleh dianggap setara ataupun sama adilnya dengan pengamalan undang-undang sivil di Malaysia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita lihat kepada apa yang disebut sebagai undang-undang yang wujud di dalam negara ini, kita tahu pemisahan seperti disebutkan oleh Saudara Ismail sebentar tadi, iaitu bagaimana pemisahan ini wujud sejak sekian lama, walaupun ada pasang surut dia. Walaupun nanti kita akan lihat ada pertembungan kadang-kala untuk menafsirkan bagaimana, termasuk yang seperti juga kita tahu ada beberapa kes yang sedang dibicarakan untuk dipertanyakan kepada Mahkamah Persekutuan, di mana letaknya peruntukan-peruntukan tertentu yang dianggap sebagai mungkin overlap. Sama ada wujud di dalam perundang-undangan di peringkat negeri atau dinamakan sebagai undang-undang syariah ataupun enactment jaya syariah, dan juga penal code yang berada di dalam jurisdiksi mahkamah sivil itu tadi. Baik, melihat kepada sejarah, kita akan tahu sekitar pada tahun 1988 setelah berlaku isu berkaitan beberapa keputusan-keputusan mahkamah syariah yang dirujuk dan kemudian quote and quote-nya dibatalkan. Bagi ini adalah isu akademik. Siapa yang melihatnya dengan jujur, bukan dengan rasa sentimen, dia akan tahu bahawa ini adalah isu yang sangat akademik. Maka dilakukanlah satu pindaan pada tahun 1984 yang berkaitan dengan perkara 121 dalam kurungan 1 dalam kurungan 1A, bagaimana apa iaitu mahkamah-mahkamah yang disebut di dalam fasal ini, iaitu berkaitan dengan mahkamah sivil, tidaklah boleh untuk mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa yang dibicarakan, diputuskan di dalam mahkamah syariah. Maka ini antara satu titik masa yang mana mahkamah syariah itu dilindungi di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk tidak quote and quote diganggu kononnya. Namun nak dikatakan setara, ya, pada bidang-bidang kuasanya. Namun dalam waktu yang sama, bagi orang yang ingin membincangkannya, sekali lagi, bukan dengan rasa marah, bukan dengan sentimen politik, bukan dengan sentimen prejudis, dia perlu tahu bahawa Perlembagaan Persekutuan itu menjadi rujukan ketika mana berlakunya pertentangan ini. Apatah lagi kalau kita lihat di dalam perkara 4 yang ni, semua orang akan tahu bahawa berlakunya pertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang akan diambil, yang akan digunakan adalah apa yang ada dalam persekutuan, yang bercanggah dengannya akan tergugur dan tidak digunakan pada tahap ataupun pada ruang yang mana dia bertentangan dengan peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan itu tadi. Maka untuk kata sama, ada ruang yang kita tidak katakan bahawa kekuatannya itu ada seperti mahkamah ataupun ada seperti dalam Perlembagaan Persekutuan ataupun mahkamah sivil. Tapi memang ada ruang bidang kuasa yang Mahkamah Sivil beberapa kali pun Mahkamah Persekutuan kata ini bidang kuasa di bawah Mahkamah Syariah, bermaksud even Mahkamah Persekutuan sekalipun tidak mampu untuk merubah
beberapa perkara yang memang telah dikhususkan kepada mahkamah syariah itu tadi? Dalam konteks kepada kita melihat mungkin perbedaannya, Tuan Azmir, dan juga melihatkan kepada pemisahan kuasa itu. Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawasanya tidak ada mana-mana undang-undang, tidak ada mana-mana akta atau undang-undang kecil sekalipun yang boleh bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Cuma dalam konteks perbincangan, apabila berlakunya clash ataupun berlakunya pertembungan ataupun pertindihan bidang kuasa antara undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah, yang mana didahulukan ataupun yang mana akan menjadi keutamaan dalam pengamalan dan penghakimannya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia semua benda ni dah ada dalam Perlembagaan Persekutuan kita. Dalam Perlembagaan Persekutuan kita telah membahagikan mana satu kuasa ataupun undang-undang yang boleh digubal oleh federal ataupun parlimen dan apakah undang-undang yang boleh digubal oleh negeri. Okey, jadi undang-undang yang memang boleh digubal oleh federal ni adalah termasuk undang-undang jenayah. Jadi dia memang dah sebutlah tentang criminal law tu dia memang kuasa perlembagaan, kuasa parlimen. Okey. Tapi dalam jadual ke-9 ada juga senarai kedua yang memberikan kuasa kepada negeri untuk menggubal undang-undang Islam. Dan inilah yang menjadi persoalan dalam banyak kes-kes yang mutakhir ini di mana Mahkamah Persekutuan khususnya telah membuat tafsiran sejauh manakah negeri-negeri ini boleh membuat ataupun menggubal undang-undang berkaitan dengan agama Islam itu. Okey, baik. Jadi dalam kes yang terdahulu, contohnya macam kes Sulaiman Takrib sebagai contoh, memang Mahkamah Persekutuan mengiktiraf bahawa negeri ini boleh membuat undang-undang berkaitan dengan agama Islam ini berkaitan dengan precept of Islam. Okey. Apa-apa sahaja kesalahan yang berkaitan dengan perintah agama Islam. Malah dihuraikan lagi apa yang dimasukkan dengan perintah atau precept of Islam ini ialah apa sahaja kesalahan jenayah ataupun syariah yang memang ada termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Mahkamah Sivil ni cerita ni. Bukannya maksudnya Mahkamah Sivil ni dah tolak segala apa-apa yang berkaitan dengan Islam. Tak. Okey, baik. Kemudian ada beberapa syaratnya iaitu sama ada perkara tersebut berkaitan dengan kesalahan itu berkaitan dengan seorang Muslim ataupun tidak. Okey. Dan kemudian yang ketiganya sama ada hukuman yang ingin dibuat itu adalah tertakluk kepada Akta 355. Iaitu hukuman 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 sebatan. Maka selagi mana ia berada dalam kerangka elemen ataupun item-item itu, maka ia adalah undang-undang yang sah menurut Perlembagaan Persekutuan. Baik. Cumanya di dalam kes Iki Putra sebagai contoh yang diputuskan pada 2021 jika saya tidak silap, Mahkamah memberikan lebih pendetilan. Okey, maksudnya Mahkamah Persekutuan dia memberikan lebih gambaran dan terjemahan apakah yang boleh dilaksanakan oleh negeri ini, di mana walaupun di dalam perkara ataupun state list itu menyebutkan bahawa negeri boleh membuat undang-undang berkaitan dengan kesalahan yang bertentangan dengan precept of Islam ataupun ajaran dan perintah agama Islam itu, tetapi ada satu preclusion clause ataupun yang dipanggil klausa yang yang memberikan pengecualian iaitu ia hendaklah perkara-perkara yang tidak berada di dalam federal list ataupun list persekutuan itu. Okey, cuma fahamkan saya di sini ya tuan ya untuk pemahaman audiens juga. Apabila Mahkamah Persekutuan ataupun peringkat persekutuan memberikan suatu punca kuasa kepada kerajaan negeri ataupun undang-undang negeri untuk menggubal undang-undang syariah masing-masing, tetapi pada masa yang sama Persekutuan memberikan panduan untuk bagaimana undang-undang itu digubal. Tidakkah ia berlaku pertentangan dan masih ada lagi campur tangan secara dominan Persekutuan terhadap undang-undang syariah negeri? Oh, pada saya tidak. Sebenarnya dah clear. Okey, sebab dari segi perbahasan akademik pun, dalam kes Iki Putra tersebut, sebenarnya apabila menjadi concern utama ataupun fokus utama kepada Mahkamah Persekutuan dalam mentafsirkan perlembagaan ini ialah dia tidak mahu ada ataupun dia mempertikaikan sekiranya kesalahan yang di dalam undang-undang syariah itu yang digubal oleh mana-mana negeri di dalam elemen jenayah syariah masing-masing, di mana kesalahan itu juga ada wujud di dalam mana-mana akta yang diluluskan oleh Parlimen, sebagai contohnya dalam Kanun Kesiasaan.
Dan dalam kes Iki Putra itu, pengkhususan diberikan kepada kesalahan liwat. Di mana dalam kes itu memang yang didakwa itu ataupun yang memfailkan kes di Mahkamah Persekutuan tersebut, dia telah didakwa dan berkaitan dengan kesalahan liwat. Dan dalam argumennya dia mengatakan bahawa wujudnya ketidakadilan. Kerana kalau jika menurut enakmen jenayah syariah, kesalahan berkaitan dengan liwat ini hukumannya hanyalah tertakluk kepada 3 tahun penjara maksimum, kepada RM5,000 denda dan juga 6 sebatan. Tak boleh lebih. Tetapi bagi orang yang bukan beragama Islam, hukumannya lebih tinggi. Jadi untuk orang beragama Islam yang kena dakwa dekat mahkamah sivil, di mahkamah jenayah sivil, hukumannya contoh liwat boleh pergi sampai 20 tahun. Jadi Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa ini yang merupakan satu perkara yang bercanggah dengan perlembagaan yang meletakkan klausa bahawa semua rakyat Malaysia mempunyai sama rata dari segi undang-undang. Jadi tidak boleh ada orang 20 tahun penjara, untuk kesalahan yang sama kawan ni dapat RM3,000 je denda, sebagai contoh. Jadi sebab itulah mahkamah dia hendak supaya kita clear dan juga supaya tidak ada sebarang ketidakadilan dari segi layanan undang-undang untuk semua rakyat Malaysia. Jadi itu sahaja, maksudnya tidak ada istilah contohnya Mahkamah Persekutuan menafikan hak kepada negeri-negeri untuk melaksanakan sebarang undang-undang berkaitan dengan jenayah. Okey. Saya teringat satu konsep istilah dalam undang-undang Islam iaitu disebutkan ta'zir, ya, berbalik dan juga bergantung kepada budi bicara pemimpin sesebuah negara dalam melaksanakan hukuman. Pemahamannya selain daripada hukuman yang ataupun pemahaman undang-undang Islam yang paling asas, bagaimana ta'zir itu diterjemahkan dalam konsep negara kita yang mengamalkan undang-undang syariah dan undang-undang sivil ini, Doktor? Baik. Kalau kita lihat di sini yang kadang-kadang menjadi satu perkara yang sangat mendukacitakan apabila kefahaman terhadap ta'zir itu adalah mesti di bawah mahkamah syariah semata-mata. Bagi saya, dan saya juga fikir ramai di sana di luar, di kalangan ahli akademik dan orang yang mempelajari di dalam pengajian Islam ataupun di dalam perundang-undangan, mereka akan tahu bahawa apa yang diwujudkan di bawah mahkamah sivil itu juga boleh dianggap sebagai ta'zir. Dia tidak, itu juga yang mengikuti apa yang telah pun diajarkan di dalam Quran dan Sunnah ataupun dalam kesarjanaan Islam. Sebab untuk yang ada di bawah hudud ataupun qisas itu sangat limited. Ialah sesuatu yang dituliskan ataupun yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala majoriti kesalahan itu muncul dan diletakkan di bawah ta'zir. Maka ta'zir itu ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah tetapkan? Melalui apa yang telah pun digubal di peringkat parlimen. Sebagai akta, sebagai hukuman dan sebagainya, itulah juga ta'zir. Maka apa yang ada di sivil itu adalah sebahagian yang mana telah pun untuk kata semua itu bukan Islam, salah. Ini adalah salah satu dari berkonsep sekularisme juga, dengan menganggap bahawa apa yang bukan daripada ini, daripada apa yang ditetapkan di bawah yang oleh kita ini bukan Islam. No, itu termasuk ta'zir, dan ta'zir juga adalah yang dibenarkan di dalam Islam. Maka kalau untuk kita fahami dalam keadaan ini, kadang-kadang orang bercakap bahawa dengan apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Persekutuan itu memberikan penafsiran ataupun memberikan ataupun memberikan satu hukuman setelah ianya diangkat kepada mereka untuk membuat satu reality check. Apa dia letak duduk benda ini? Saudara Azmi sebutkan berkaitan dengan kes Iki Putra, dan isu dan kesalahan itu ada dalam enakmen jenayah syariah negeri Selangor, juga ada di dalam perkara 377 dalam kurungan A, B dan juga C, membezakan sama ada sukarela ataupun dia dengan paksaan. Baik, kalau siapa yang melihat kes ini secara jujur, mungkin muncul satu pertanyaan. Kenapa kalau katakan hukuman itu lebih berat di sivil, kenapa at the first place ia tidak ditolak untuk pergi ke mahkamah sivil dan didakwa di sana berbanding dengan mahkamah syariah? Okey. Dan ini berlaku isu berkaitan dengan technicality. Tak benar kalau orang kata habislah keputusan nanti, sama ada dalam beberapa minggu ke hadapan ke ataupun pada minggu hadapan ada keputusan Mahkamah Persekutuan membincangkan tentang reality check itu tadi, maka Islam sudah pun hukuman Islam telah pun dileburkan, dilemahkan. Kerana yang sekarang ini bukan untuk menggugat Islam, bukan untuk menyatakan
oh liwat itu halal ataupun minum arak itu halal. Tak. Kebenaran itu pahit diterima. Begitulah masalah dia. Dan itulah kerana perbincangan kita pada malam ini. Sebab itu daripada awal saya sebutkan, kalau isu ini ingin dibincangkan, ia perlu dibawa kepada ranah orang-orang yang ada rasionalnya. Bukan dengan sentimennya. Kalau katakan nanti Mahkamah Persekutuan katakan bahawa beberapa perkara yang ingin dilakukan semakan di peringkat Mahkamah Persekutuan itu diterima. Maka ada orang kata, oh, maka liwat telah pun dihalalkan di negara ini. Tak benar. Kerana perkara 377 ataupun dalam penal code itu telah pun menjelaskan hukuman dia. Ada dua yang berbeza. Tadi disebutkan berkaitan dengan liwat akan boleh dihukum sampai kepada 20 tahun. Kalau maksimum. Kalau katakan dengan paksaan itu tadi, ia mungkin boleh dikata bawah rogol, tapi di sini ada khusus berkaitan dengan liwat dan ditakrifkan apa liwat di situ tidak boleh kurang daripada 5 tahun dan boleh sampai kepada 20 tahun. Bermaksud sangat berat. Dan kalau katakan kerana di mahkamah syariah juga ada limitasi dia. Okey. Dan di sini adalah lebih berat. Bukan bermaksud kalau dipindahkan ke sana, dihukumkan di sivil, bermaksud hukuman ataupun kesalahan itu telah dihalalkan, telah dibiarkan. Tak benar. Jadi, bagaimana solusi dia terhadap percanggahan-percanggahan ini? Saya suka untuk katakan begini, bahawa selama ini kita telah menggunakan formula yang sama dan ia kekal gagal. Okey, kita bincangkan formula itu seketika nanti. Kita nak berehat seketika. Dan kita akan sambung balik, Doktor dan juga Tuan Azmi. Semuanya seketika nanti dalam Latif Khas. Dan kita harus sampaikan kepada kawan-kawan kita, baik orang Islam atau orang Cina atau India, Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama. Sampaikan kepada mereka mengapa kita suarakan dengan begitu lantang. Kerana orang mati dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, rumah dibedil, dimusnahkan, rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Saya dikritik sekarang, mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
bersua kembali dalam naratif khas pada malam ini memperkasa bidang kuasa Mahkamah Syariah. Saya kira kita perlu berbicara dalam keadaan berhati-hati kerana words of the law bukanlah bersandarkan kepada definisi kita secara pandangan peribadi tetapi bersandarkan kepada penghujaan dan juga fakta yang konkret dan juga konklusif. Dr. Abu Hafiz tadi dicadangkan ataupun ada formula yang dicadangkan sebenarnya dalam melihat bagaimana untuk kita melihat tatkala undang-undang Islam itu diterjemahkan, diaplikasikan dalam undang-undang sivil, tidak bermakna sekularisme itu wujud ataupun dominan dalam pengamalan undang-undang konteks negara kita yang mana perkara 3 mengatakan Islam adalah agama persekutuan. Tetapi apa formulanya? Apa penyelesaiannya untuk kita memberi pemahaman kepada masyarakat bahawasanya kita masih mengangkat undang-undang Islam, cuma bagaimana diamalkan dan juga dilaksanakan itu mungkin berbeza pada pandangan dan juga kehendak awam. Pertama, formula ini tidak mudah. Ia akan mengambil masa, dia akan mempunyai lapisan-lapisan yang cukup banyak. Kerana ia tidak melibatkan sahaja kepada mahkamah itu. Kerana mahkamah-mahkamah itu akan berpandukan kepada perlembagaan persekutuan dan apa yang telah pun ditunjukkan dalam perlembagaan persekutuan dan juga mungkin kalau berlaku pindaan-pindaan perlembagaan. Dan itu juga akan dikembalikan kepada parlimen untuk sama ada membenarkan ataupun tidak. Maka formula dia ataupun caranya adalah yang pertama, ia perlu untuk direndahkan ego semua pihak. Sama ada orang itu daripada parti politik, agamawan ataupun pentadbir di peringkat negeri, apa yang ingin dicapai. Sebab setelah 50 tahun berlaku dan pengulangan kes ini bukan sahaja bermula dengan Iki Putra dan kemudian hari ini akan ada yang kes yang sedang bakal didengar di Mahkamah Persekutuan. Sebelum itu ada beberapa yang lain yang juga dipertikaikan adakah ini di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah ataupun negeri ataupun tidak. Kerana hakim-hakim itu saya juga ingin memberikan ingatan juga kepada mereka sama ada bersetuju ataupun tidak untuk tidak dengan begitu eksplisit dan mudah untuk menghukumi terhadap keimanan dan keislaman para hakim-hakim ini. Kerana mereka, sekali lagi, mereka tidak menilai tentang keabsahan sama ada contohnya solat itu wajib ke tidak. Itu bukan ranah mereka. Tetapi adalah bidang kuasa untuk menghakimi sesuatu kesalahan itu. Maka dia tengok adakah ini di dalam bidang kuasa persekutuan ataupun negeri. Maka kalau telah pun diputuskan berdasarkan perlembagaan persekutuan itu, ia bukan bidang kuasa negeri, maka perlu untuk dikembalikan. Dan kita pernah ada satu jawatan kuasa dahulu. Kalau dahulu berkaitan dengan RU 355 bahawa pun hudud. Saya fikir Saudara Azmi mungkin ada keterlibatannya juga itu, di situ. Bahawa adanya jawatan kuasa melibatkan pihak negeri dan pihak persekutuan. Ini yang perlu untuk sama-sama untuk diusahakan. Di mana titik-titik bengik ataupun kelemahan-kelemahan yang ingin diperbaiki, ditambah baik. Dan juga termasuk juga saya fikir RU 355 dahulu berlaku penarikan dan juga tarik tali, bahkan mungkin di belakangnya itu ada drama politik. Dan persoalan terbesar ianya memang untuk dimartabatkan mahkamah syariah tersebut ataupun untuk diperkasakan hukuman syariah tersebut ataupun ia menjadi satu tebusan politik bagi sesetengah pihak. Dan perkara-perkara timeline kalau kita lihat garis masa tersebut, contohnya ayat ataupun slogan Islam itu mungkin terancam ke, itu tidak muncul tatkala kes Iki Putra diputuskan sekitar tahun 2021. Dan mungkin kerana latar belakang politiknya berbeza, pentadbirnya mungkin berbeza. Cuma tumpuan kita pada ketika ini adalah untuk mencari kesalahan kepada alasan penghakiman ataupun tembakannya itu lebih kepada bagaimana melihat tahap keislaman hakim-hakim yang menghakimi kes yang sedang dibicarakan. Tetapi tidakkah sebenarnya penyelesaiannya adalah pindaan perlembagaan persekutuan? Kalau berkehendakkan sebegitu pelaksanaan undang-undangnya, pindaan perlembagaan perlu dilakukan, bukannya menyerang alasan penghakiman. Betul. Itu saya sangat setuju kerana hakim itu nanti hanya berpandukan kepada penafsiran dan bacaan mereka, rujukan mereka kepada perlembagaan persekutuan. Kalau benda itu, senarai itu telah pun muncul dan telah ditetapkan ini bidang kuasa persekutuan, dah tentu ditakkan kata dibenarkan kerana ini akan berlaku percenggahan. Kerana saya fikir yang ada di kanan dan kiri saya mempunyai latar belakang pendidikan undang-undang yang baik. Kita tahu bahawa itu tidak mungkin berlaku dan siapa pun yang berada di dalam ranah undang-undang ini ataupun hukum ini akan tahu benda ini tak mungkin untuk berlaku. Sebab itu
Itu sekali lagi menjadi tanggungjawab bukan saja sepihak. Kerana nanti akan ada sama ada nak dikurangkan ke, nak ditambahkan ke, nak diperkasakan, akan melibatkan negeri. Dan seperti di permulaan rancangan kita tahu bidang kuasa agama ini perlu untuk dirujuk kepada raja ataupun sultan negeri, bahkan mungkin akan dipersembahkan kepada majlis raja-raja dalam hal tersebut. Dan sebelum saya kata dalam bab ini tentang formula tersebut, jangan lihat sahaja tentang parameter kuasa yang ada pada mahkamah syariah itu saja. Ingat juga, adakah infrastruktur kemampuan mahkamah-mahkamah syariah kita daripada segi kehakimannya, pendakwaannya, penguatkuasaannya dan juga yang lain-lain. Kita sedang berada pada, kita perlu juga lihat kepada fokus terhadap itu, sama ada pendakwaan kita, penguatkuasaan kita, kerana ini kalau dibawa ke dalam mahkamah, saya tahu ramai yang akan bersetuju bahawa kita ada masalah yang besar di dalam infrastruktur mahkamah syariah itu di negeri-negeri, termasuk jugalah di persekutuan. Kalau tadi saya kita membahaskan berkenaan tentang di akhirnya itu perlembagaan persekutuan yang akan menjadi atur cara dan juga tata kelola mengikat kepada apa jua keputusan yang akan diputuskan oleh hakim. Tetapi kita juga tidak perlu alpa dan juga tidak boleh ketinggalan berkenaan tentang konsep obiter dictum yang mana menetapkan suatu keputusan mahkamah terdahulu kepada mahkamah pada masa kini dan juga keputusan pada masa kini. Dalam kes Indira Ghani, saya bawakan perenggan 63 alasan penghakiman menyatakan ini berkenaan tentang kebebasan mahkamah syariah yang mana constitutional safeguards for the judicial independence including the mechanism for the qualifications, appointment, removal, security of tenure and remuneration of judges do not apply in the respects of the Syariah Court. Tidak disebutkan berkenaan Syariah Court. Jadi aspek kebebasan kehakiman mahkamah syariah ini menjadi suatu perbahasan kerana perlembagaan persekutuan hanya menyediakan punca kuasa kepada mahkamah syariah tetapi tidak menjamin kebebasan kehakiman syariah. Dia kes Indira Ghani itu kita harus lihat dengan secara komprehensif. Okey. Dan dia ada isu dia yang tersendiri. Dan isu dalam kes Indira Ghani adalah berkaitan dengan isu pengislaman sepihak seorang anak dan juga berkaitan dengan sama ada mahkamah sivil mempunyai bidang kuasa untuk menentukan isu tentang pengislaman seorang itu, tentang sama ada orang itu dia boleh keluar Islam ataupun tidak. Jadi kita kena lihat secara komprehensif. Dan dalam kes tersebut apa yang mahkamah nak tekankan ialah sebenarnya dalam kes itu mahkamah telah menafsirkan bahawa mahkamah bukannya menidakkan kuasa mahkamah syariah. Tetapi isunya tu dan faktanya perlu dilihat berbeza antara satu kes dengan satu kes yang lain. Begitu juga dia sama je macam kes Iki Putra ni pun. Kita boleh membuat satu analoginya, ada orang ada bombang-bombang nak berdemonstrasi, dia kata kes Iki Putra ni akan menyebabkan semua undang-undang jenayah syariah di negeri semua akan terhapus. Dia bukan macam tu. Apa berasas dakwaan? Tidak langsung berasas. Kalau itulah keputusannya, kalau itulah maksudnya kalau mahkamah persekutuan memutuskan kesalahan liwat dalam enakmen jenayah syariah Selangor dalam kes Iki Putra itu adalah tidak berperlembagaan, maka sepatutnya mahkamah juga boleh kata jadi dengan ini saya menghapuskan keseluruhan kesalahan liwat di semua negeri-negeri di Malaysia ini. Tak ada. Jadi sebab itulah setiap kes tu dia mempunyai fakta dan isu yang berbeza. Sebab itulah macam kes Indira Ghani itu, sebab itu dia nak membuat comparison. Yang diamalkan di mahkamah-mahkamah syariah sekarang ini ialah kebanyakannya adalah kes yang apabila berkaitan dengan isu untuk menentu sahkan ataupun isu deklarasi untuk dia tu bukan lagi seorang agama Islam. Dia kenalah seorang itu Muslim terlebih dahulu. Barulah boleh pergi kepada mahkamah syariah. Maksudnya dia tu memang dah pernah jadi mualaf ataupun memang dia tu memang Islam daripada awal. Jadi katalah dia nak buat deklarasi bahawa dia bukan beragama Islam, itulah amalan di mahkamah syariah sekarang ini. Ada dia punya proses kaunseling sebanyak 12 kali dan sebagainya. Jadi dah ada proses didikan, barulah mahkamah buat keputusan. Tetapi mahkamah kata tetapi berbeza dengan isu kalau seorang itu tidak pernah menjadi seorang Muslim. Jika dia tidak pernah menjadi seorang Muslim, macam mana you nak suruh dia pergi mahkamah syariah kata saya ni bukan orang Islam sebab dia the first place is not a Muslim. Undang-undang itu tidak terpakai. Dan sebab undang-undang syariah dia tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Di mahkamah syariah orang bukan Islam tak boleh masuk mahkamah syariah untuk membuat apa-apa dakwaan. Baik. Jadi sebab itulah dalam kes Indira Ghani itu kemudiannya dituruti juga dari segi dia punya prinsip undang-undang itu dalam kes Rosliza kemudiannya. Di mana kes benda yang sama, iaitu mahkamah telah membuat perbezaan antara seorang itu sama ada dia
tidak pernah menjadi seorang Muslim ataupun dia tu memang seorang Muslim daripada awal. Jadi sebab itulah kita kena lihat dan mendalami sesuatu kes undang-undang itu dengan secara komprehensif dan jujur. Okey. Dan bukan berasaskan kepada sentimen. Sebabnya mahkamah tu macam Dr. Hafiz kata tadilah, dah kalau itu undang-undangnya maka dia akan buat keputusan berdasarkan apa yang undang-undang sebut. Yeah. Jadi sebab itu dah tidak langsung timbul isu mahkamah sivil hendak mempertikai ataupun menafikan kuasa mahkamah syariah. Buktinya, pada bulan 6 baru ini, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, di mana hakimnya adalah hakim berbangsa Cina, telah memutuskan bahawa permohonan seorang mualaf Cina ini hendak keluar daripada agama Islam. Dia kata mahkamah sivil bukan tempatnya. Dia tolak permohonan Bukan tersebut. bidang kuasanya. Dia kata bukan bidang kuasa. Dia kata soal tentang akidah, soal tentang kepercayaan agama Islam ini, tempatnya adalah mahkamah syariah. Okey. Jadi maksudnya mahkamah sivil sendiri mengiktiraf bahawa kuasa mahkamah syariah ini memang ada tempatnya berdasarkan kepada perkara 1211A seperti yang Dr. Hafiz sebut tadi dalam Perlembagaan Persekutuan. Ya. Cuma dalam konteks perbincangan kepada kes yang menjadi perhatian ini adalah pertindihan hukuman yang diperuntukkan dalam enactment syariah dan juga kes sivil ataupun kes jenayah kanun keseksaan. Dalam aspek ini sebenarnya bagaimana kita menilai apakah hukuman yang lebih berat itu adalah hukuman yang lebih baik? Okey. Saya setuju dengan Dr. Hafiz sebut tadi pasal tafsiran ta'zir. Dia malah di kalangan 4 mazhab itu pun ada pandangan yang menyatakan bahawa hukuman yang lebih daripada hukuman hudud itu pun boleh dianggap sebagai ta'zir. Okay. Maksudnya malah kalau hukuman mati itu pun boleh dianggap sebagai hukuman ta'zir selagi mana ia adalah digubal oleh pemerintah ulil amri. Jadi maksudnya kita tidak jadi kita membuat analogi. Katakanlah mahkamah memutuskan bahawa kesalahan liwat itu adalah tidak berperlembagaan dan dia meminta untuk kesalahan itu delete dalam enactment jenayah syariah Selangor sebagai contoh. Tidak bermaksud tadi Dr. Hafiz kata dia tidak boleh dakwa di mahkamah sivil. Apabila dia dibawa ke mahkamah sivil, hukumannya lebih berat. Dan itulah sebenarnya, dan kita kena lihat juga asas kepada untuk undang-undang itu dibuat dan hukuman itu sebenarnya adalah untuk apa? Malah hudud dan ta'zir itu sendiri saya percaya bahawa dia punya maqasid ataupun tujuannya adalah untuk menghukum tapi lebih kepada mendidik. Jadi sebab itu kita kena lihat apabila kita nak sesuatu kesalahan tu dalam kerangka undang-undang kita itu, adakah ia mencapai tujuan perundangan Islam itu sendiri untuk mendidik ataupun semata-mata kita nak menghukum. Sebab itulah saya ingat ketika dahulu Datuk Seri Tun Mujahid ketika menjadi Menteri Agama, kita sebenarnya telah pun membuat pindaan dan cadangan meminda Akta Kesalahan Jenayah Syariah ini dan kita hendak memasukkan hukuman-hukuman yang berbentuk korektif iaitu untuk mendidik. Sebagai contoh, saya ingat lagi masa kita tengah mesyuarat tu, kita telah memasukkan satu cadangan untuk kita bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana pesalah ini dia perlu untuk community service, pemulihan dan ada contoh kata kita benda tu biar secara umum hukumannya sebagai contoh boleh juga hakim syar'i memberikan arahan dia kena buka pintu masjid selama 40 hari berturut-turut, selama 40 waktu subuh. Jadi untuk memastikan supaya dia disiplin. Is it legal? Apakah hukuman itu legal? Benda kita boleh buat. Sebab itu tadi dia berbalik kepada bila kita nak buat satu undang-undang, kita jangan emosi. Bila kita nak meminda perlembagaan sekalipun, walaupun kita kata perlembagaan ini susah nak pindah kena 2/3 dan sebagainya, saya difahamkan sekarang ini pun pihak JAKIM sebenarnya telah pun membuat beberapa langkah-langkah untuk memperkasakan mahkamah syariah. Okey, baik. Kita akan sambung perbincangan dan perbualan kita, Doktor dan juga Tuan Azmir. Kita berehat seketika kembali dalam Naratif Khas pada malam ini. Excellencies, with due humility, I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks, institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity, and settler violence against Palestinians in the West Bank. Immediately cease the forced displacement of civilians.
investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution. With the recognition of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital, and combat the global rise of Islamophobia while safeguarding the right to peaceful expression of support for the Palestinian cause. In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the Palestinian cause. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Dengan tambahan penyediaan 200 juta ringgit melaksanakan payung rahmah. Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Bersua kembali naratif khas pada malam ini memperkasa bidang kuasa Mahkamah Syariah seperti mana yang dijelaskan daripada awal tadi, peruntukan bidang kuasa kepada persekutuan dan juga negeri. Konteks negeri itu adalah pelaksanaan undang-undang syariah di peringkat negeri dan juga diperkenankan oleh raja ataupun sultan di negeri masing-masing. Dr. Abu Hafiz, mencabar keputusan Mahkamah Syariah ataupun dalam konteks undang-undang syariah, apa yang dianggap sebagai mencabar ketertinggian undang-undang Islam? Tidak. Apabila dia pertama mana-mana pihak apabila sama ada dia mangsa ataupun dia ingin menguji ataupun ingin meletakkan di mana reality checknya, peletakan undang-undang itu memang dia mempunyai satu yang kita panggil hak dia untuk memohon supaya dijelaskan sama ada hal tersebut bertentangan dengan perlembagaan persekutuan ataupun tidak. Maka kalau katakan, kita dah ulang tadi, kita katakan dengan kita tegaskan bahawa apa yang berlaku, sebahagian yang berlaku dan mungkin sebahagian besar yang ada di dalam mahkamah sivil itu juga bukanlah bertentangan dengan Islam. Bahkan ia boleh dianggap sebagai sebahagian daripada perundangan Islam apabila ia berada di bawah apa yang peruntukan ta'zir yang kita katakan tadi. Maka tidak boleh dengan simplistik. Yang ini perlu untuk sangat-sangat seluruh daripada kita, khususnya orang Islam, untuk tidak dengan mudah menerima dakwaan simplistik. Cubaan untuk mendapatkan penjelasan daripada Mahkamah Persekutuan tentang status satu hukuman di dalam satu enactment di peringkat negeri itu, adakah dia bercanggah dengan persekutuan? Ia bukan dengan sendirinya adalah satu penghinaan terhadap hukuman Islam. Cubaan untuk menghapuskannya, cubaan untuk merendahkannya, tidak. Bermaksud kalau begitu, kalau ianya dibenarkan oleh Mahkamah Persekutuan, berlaku beberapa kelemahan. Dan kita sebutkan tadi, perlu untuk penambahbaikan. Dan ada bidang kuasa itu memerlukan kepada beberapa pindaan mungkin dalam perlembagaan persekutuan ataupun undang-undang di peringkat federal. Maka, mari kita duduk kembali, mari kita bincang kembali untuk memberikan penambahbaikan terhadap mungkin penyusunan terhadap undang-undang tersebut. Tidakkah pengamalan undang-undang baik di negeri ataupun enakmen negeri itu sudah dianggap sebagai satu amalan dalam kehidupan kita menjalankan masyarakat yang memegang dan juga mengangkat Islam sebagai agama persekutuan? Kalau kita nak lihat jujurlah, saya nak katakan, peruntukan-peruntukan
akta ataupun enactment kesalahan jenayah itu bukan semuanya seperti yang diletakkan, ditentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Ada beberapa kesalahan-kesalahan pentadbiran. Contoh yang saya lalui sendiri iaitu adalah berkaitan dengan tauliah. Dengan tauliah mengajar. Kadang-kadang pemberian terhadap tauliah ini sangat vague, sangat tidak jelas, kan? Tetapi apabila kita sebagai satu orang akademia, orang akademik dalam bidang pengajian Islam, kita dijemput ataupun kita ingin bercakap dalam bidang kita memohon tak lepas. Tidak diberikan juga dengan satu penjelasan ataupun kenapa tidak lepas. Sedangkan kita mempunyai keahlian sama ada akademik dan sebagainya. Tetapi apabila kita tak lepas, tiba-tiba kita bercakap tentang hal tersebut dalam sesebuah negeri dan kemudian mungkin ditangkap dan dilakukan pendakwaan dan salah pula kita kerana memberikan, kita faham ada undang-undang perlu untuk dapat tauliah. Kalau ada orang yang pergi mengajar tanpa tauliah dan tak pernah memohon tauliah, okeylah kita nampak ia satu kesalahan. Dan kalaulah orang itu satu orang yang mengajar dengan menggunakan bahasa kasar, menggunakan isu politik kepartian dalam masjid, okey, kita bersetuju bahawa dia tidak boleh untuk diberikan tauliah. Tetapi kalau isu-isu itu tidak muncul ataupun sebabnya tidak muncul, tetapi ia ada di dalam kesalahan di bawah enactment kesalahan jenayah syariah. Ini kita tak bicarakan isu terpencil, Doktor? Ini isu yang kita banyak juga orang yang terkena dan saya boleh secara terbuka ini saya mungkin salah satu bangsa daripadanya. Kalau kata saya bercakap di beberapa tempat dan banyak tempat menjadi bangsa. Jadi kalau kita kata kesakralan itu, bukan semuanya itu sakral kerana datang daripada Quran dan Sunnah, tetapi daripada kesalahan-kesalahan yang dianggap oleh pembuat undang-undang di peringkat negeri ini kesalahan jenayah syariah. Sedangkan kalau dilihat pada Quran dan Sunnah, kadang-kadang kalau nak katakan perbincangan akademiknya boleh dipertikaikan lagi. Maka kita jatuhkan hukum pada pentadbir. Kalau itulah yang boleh, saya fikir ramai pentadbir akan kena, kan. Dan inilah juga pentadbir-pentadbir ini dan juga orang-orang politik ini ataupun orang-orang yang memberikan fokus mereka terhadap isu ini. Saya sekali lagi saya fikir janganlah hanya menjadikan isu ini untuk menakutkan orang, untuk membakar sentimen-sentimen dan buat satu kesimpulan secara simplistik dan menarik seluruh daripada umat Islam ya untuk menjadi marah dan juga sehingga nanti saya bimbang kerana ia pernah berlaku dahulu, bibit-bibit itu menghukum terhadap status agama, keimanan dan keislaman hakim-hakim tersebut. Sedangkan ada isu yang lebih besar yang saya katakan tadi tentang infranya, tentang kedudukan. Saya boleh kongsikan terbuka. Status ketua hakim negeri, syariah negeri sebagai contoh. Hanyalah paling tinggi jusasi. Itu adalah daripada grade gaji bagi hakim mahkamah stesen, betul? Hakim mahkamah stesen di dalam sivil, mahkamah stesen itu sendiri adalah jusasi. Tapi di peringkat negeri, ketua hakim syariah itu paling tinggi dia boleh dapat adalah jusasi. Kenapa tidak bercakap tentang pemartabannya daripada infrastruktur? Kita pernah mencadangkan mahkamah syariah diletakkan di peringkat persekutuan, mahkamah syariah persekutuan. Tetapi idea itu tidak diteruskan, masih dibahaskan. Apa rasional untuk kita membahaskannya kembali? Ya, dan sekarang ini memang dalam perbincangan dan juga dalam cadangan oleh pihak Jabatan Menteri Agama iaitu untuk mengemukakan RUU berkaitan dengan mahkamah syariah. Iaitu untuk benda ini bertujuan benda yang sama. Iaitu sebab asas kita pun sebenarnya kita boleh anggap mahkamah syariah ini masih belum setara dari segi infrastruktur dan juga dari segi pejawatan dan penggajian dan sebagainya berbanding dengan mahkamah sivil. Mahkamah sivil kita mahkamah rendah saja pun ada daripada penghulu, majlis rate session. Tadi sebut session tu baru mahkamah rendah. Lepas tu baru mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Banyak stage. Mahkamah syariah kita ada berapa stage? Mahkamah rendah, tinggi, rayuan. Perak baru satu-satunya negeri yang telah meluluskan peringkat untuk contohnya macam mahkamah persekutuan lah. Jadi sekarang ini JAKIM dan juga Menteri Agama dia sedang merangka untuk membuat cadangan RUU untuk memperkenalkan 4 tier mahkamah tersebut yang mana tidak hanya setakat terhenti di mahkamah rayuan tapi membuat satu lagi majlis rayuan supaya ada semak ada orang kata check and balance.
Dan supaya ada lagi satu proses rayuan selepas daripada Mahkamah Rayuan Syariah. Baik. Kemudian yang keduanya, apabila kita tadi sebut tentang orang-orang undang-undang yang independen dan orang undang-undang berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah ini juga sebenarnya sekarang ini di dalam proses untuk kajian dan juga penambahbaikan. Okey. Jadi proses ini dia tidak akan terlaksana dalam keadaan bawah 1 tahun. Kalau dalam keadaan 33 bulan pun tak sempat, apatah lagi dalam keadaan 1 tahun. Okey. Dan sebab itulah kalau kita mempertikaikan tentang apa yang Mahkamah Persekutuan buat keputusan dan sebagainya, kita kena faham mahkamah ini hanyalah satu daripada 3 komponen dalam kerajaan, dalam suatu sistem government. Ya. Dia hanyalah judiciary. Tapi ada 2 lagi, legislatif dan juga eksekutif. Ya. Jadi yang legislatif ni kerja dia, ahli parlimen ni kerja dia di parlimen kena mengemukakan cadangan. Itu yang kita tadi di akhirnya pindaan perlembagaan itu Akan kembali boleh dicadangkan dan bukannya sepatutnya ahli parlimen ni dalam parlimen pula mempersoalkan kerajaan nak buat apa. Kalau dia menganggap bahawa benda itu adalah satu perkara yang perlu dipercepatkan. mungkin di luar parlimen lebih popular. Demonstrasi. Bagi saya demonstrasi itu untuk apa? Adakah nak memberi tekanan kepada hakim sebagai contoh? Bagi saya kalau kita meletakkan demonstrasi itu sebagai satu jalan penyelesaian, itu adalah satu retorika politik semata-mata yang Itu lebih nampak perjuangannya. Perjuangan memanglah perjuangan. Kalau kita dekat Palestin memang kita tak boleh pergi. Eloklah kita buat demonstrasi menyokong Palestin dan Gaza. Tapi inilah keadaan parlimen kita punya. Bukan Israel punya. Okey. Jadi kenapa dalam parlimen itu kita tidak boleh 222 orang ini mengesampingkan politik dan sebagainya untuk kita berbincang untuk memperkasakan kedudukan undang-undang jenayah syariah kita dan bukan dengan cara di jalanan. Kalau saya boleh tambah sedikit. Ada silakan. perkara yang lain selain daripada tier itu tadi. Kalau kita kadang-kadang kita begitu bernafsu untuk meluaskan lagi bahkan pada satu tahap sehingga kepada boleh hukuman bunuh kan. Kita ada masalah berkaitan dengan Jabatan Pendakwaan Syariah di peringkat negeri yang mana kalau dalam sivil kita ada AG Chamber, kita ada Jabatan Peguam Negara. Saya yakin Menteri Agama ketika ini adalah seorang bekas ketua hakim dan juga bekas ketua pengarah JKSM mempunyai pengalaman yang luas dan boleh dimanfaatkan dan insya-Allah sekiranya itu diberikan satu pengkhususan ataupun berikan satu tanggungjawab yang baik, beliau akan mampu untuk membuktikan sesuatu yang sangat-sangat baik dan memberikan manfaat dalam pemartabatan mahkamah syariah. Contoh, Jabatan Pendakwaan sampai pada hari ini kalau kita ingat sekurang-kurangnya ada 2 negeri yang belum lagi ada Jabatan Pendakwaan Syariah. Sebelum ini Jabatan Agama, di bawah Jabatan Agama itu ada bahagian pendakwaan. Jadi dia akan menjadi setara dengan bahagian-bahagian yang lain, bahagian penguatkuasa, bahagian untuk program dan sebagainya. Sepatutnya ia diasingkan menjadi satu jabatan yang khusus. Bukan di bawah Jabatan Agama, termasuk antara yang sekarang ini masih lagi belum ada adalah Jabatan Penguatkuasaan Syariah Negeri. Ini juga penting sebab penguatkuasaan inilah yang kukuh di sivil apabila contohnya daripada polis, daripada ni yang akan mengemukakan bukti. Kerana di dalam penguatkuasaan untuk menjadi bawa bukti di mahkamah dia perlukan kepada diary, kepada log, kepada cara dia mengambil bukti dan sebagainya ni. Di akhirnya kita perlu memperkasakan institusi agama dan juga institusi penguatkuasaan syariah. Bukan dan kita bernafsu besar untuk memberikan bidang kuasa yang cukup besar, tetapi vehikel kita punya kenderaan kita sangat kecil. Bahkan kepada pemartabatan, kepada maruah ketua hakim itu sendiri, di peringkat ketua hakim di peringkat mahkamah tinggi, paling tinggi 54, 52, 48. Dan ada di mahkamah rendah syariah, 44, grade 44. Dan sekarang ni kita bercakap tidak dimartabatkan dan di peringkat negeri dan persekutuan, dan saya yakin insya-Allah dalam kerajaan hari ini dengan adanya Menteri Agama yang di dalam mahkamah syariah itu kita boleh berikan satu keyakinan isu struktural yang perlu dikemaskini dan juga ditambah baik terlebih dahulu. Doktor dan juga Tuan Nazbel, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Tahun Melawat Malaysia ditetapkan semula pada tahun 2026 dengan sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing dan perbelanjaan domestik sebanyak 97.6 bilion ringgit. 350 juta ringgit bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama. Ini termasuk kempen Melawat Malaysia, kerjasama industri dan aktiviti promosi, pengenjoran acara pelancongan, bantuan kepada lebih 200 penggiat kebudayaan yang menganjurkan aktiviti seni dan budaya, geran padanan penerbangan charter dan
dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Okey, mau tanya tu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hei, lei. Ayah, lei cepat tai sai. Maaf deh, perempuan tanya. Hello? Cik. Ya. Ya, hantar ni dulu eh. Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunggu apa sore, Uncle? Saya nak pergi di depan. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya. Besok kembali Naratif Khas pada malam ini memperkasa bidang kuasa Mahkamah Syariah tumpuannya kepada kes yang sedang diberikan perhatian oleh seluruh negara pada ketika ini. Tuan Azmir, didakwa oleh beberapa pihak keputusan Mahkamah Persekutuan itu akan membatalkan enakmen syariah di 14 negeri. Apa ada asasnya kepada dakwaan ini? Tidak, saya tak bersetuju. Sebab kena faham, dalam mana-mana kes yang dibicarakan di mahkamah, mahkamah akan tertumpu kepada orang yang menyaman itu. Dan kepada siapa yang kes itu disaman. Dan katalah kes itu dia saman Kerajaan Negeri Terengganu, mencabar enakmen jenayah syariah Terengganu. Maka Mahkamah Persekutuan, dia tidak boleh go beyond daripada skop bidang yang dia kena putuskan. Walaupun kes itu kesalahannya lebih kurang sama dalam negeri-negeri yang lain. Maka dia hanya terpakai kepada negeri itu sahaja dan juga untuk kesalahan itu sahaja. Dia bukannya satu dominus effect yang secara automatik, bukan. Sebab itulah dalam kes Iki Putra sekalipun, sebab itu Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa dia kena lihat kepada fakta kes itu sebab masing-masing mempunyai fakta yang berbeza. Dan sebab itulah dalam mahkamah dalam membuat satu keputusan itu, mahkamah tidak akan berdasarkan kepada sentimen. Dan juga tidak berasaskan kepada apa yang akan berlaku selepas pada itu untuk negeri-negeri yang lain dan perkara-perkara yang lain. Dia akan fokus kepada apa yang dihujahkan untuk perkara itu sahaja. Maka atas faktor itulah saya tidak bersetuju kalau menyatakan bahawa apabila adanya keputusan itu, maka ia akan secara automatik memberi kesan kepada benda-benda yang lain. Secara alternatif pun, sekiranya perkara itu akan boleh memberi kesan, dia sebenarnya macam bila kita sebut pasal ada 3 entiti dalam negara kita itu, maka sepatutnya 2 entiti ini dia kena take action. Dia tidak boleh bersifat pasif. Dia bila Mahkamah Persekutuan telah pun membuat satu hint kepada kita bahawa ada sebenarnya mungkin lakuna ke apa ke dalam perlembagaan yang perlu untuk diperbetulkan. Jadi sepatutnya kita kena bergegas untuk membuat sesuatu dan membuat mungkin jawatan kawasan teknikal mengkaji dan sebagainya. Atau memperjelaskan. Dan sebagainya. Dan ia tidak akan terhenti dengan cara membuat sorakan ataupun demonstrasi di jalan raya. Benda itu lagi buang masa. Jadi atas faktor itulah saya mencadangkan dua-dua pihak, sama ada di pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang, dia memang kena sit down together. Benda ni memang tak boleh sebab dulu kita dah pernah berlaku ketika kita ingin meminda RU 355 di mana wakil daripada Kerajaan Negeri Kelantan, wakil daripada Persekutuan dan wakil daripada Jabatan Peguam Negara sendiri terlibat dan bersetuju dah pada asalnya untuk membuat pindaan berdasarkan kepada roadmap yang telah dipersetujui, sehinggalah ketika itu Peguam Negara bersetuju untuk menaikkan kesalahan kepada 100 sebatan hukuman. Jadi tapi apa yang berlaku akhirnya, tiba-tiba Marang telah memperkenalkan Members Private Bill secara tiba-tiba dan tiba-tiba dia tarik pula dan benda tu berakhir macam tu saja dan akhirnya berakhir di stadium untuk berdemonstrasi. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi atas faktor itulah, ketepikan politik, ketepikan sentimen. Jika kita ikhlas niat untuk membetulkan undang-undang syariah kita, maka kena sit down together. Campur tangan politik hanya akan menimbulkan kekacauan dan perpecahan masyarakat. Setuju? Benar. Campur tangan politik dengan maksud untuk memperbaiki keadaan dengan jujur. Politik ini selalu saya sebutkan juga di sini dan tempat-tempat yang lain. Politik itu ada politik kepartian dan politik kenegaraan.
Kalau maksudnya adalah untuk politik kepartian, bagi mengambil mileage politik supaya boleh untuk didendangkan, apatah lagi ada pilihan raya kecil nanti kan, itu adalah satu perkara yang sangat mendukacitakan dan tidak menyelesaikan apa-apa. Saya setuju dengan Saudara Azmi tadi bahawa ia tidak akan menyelesaikan apa-apa, dan semua blok-blok parti yang ada di dalam Dewan Rakyat ketika ini semua telah merasa menjadi kerajaan. Okay. Semua pernah berada di bangku kerajaan. Semua ada fingerprint. Ya, maka mereka mengetahui bagaimana sebuah kerajaan itu berlaku. Tidak boleh satu kerajaan pun ataupun satu parti pun kata kami tidak pernah diberikan lagi ruang untuk mentadbir. Semua telah pun ada. Maka mereka tahu apakah hambatan-hambatan yang wujud untuk berlaku perubahan sesuatu. Kalau katakan dahulu mereka boleh untuk membawa private bill melalui RU 355. Kalau mereka ingin membawa lagi sekali pada kali ini dengan satu keadaan yang cukup sempurna, dengan technicality, dengan pengalaman sebagai kerajaan, silakan. Kita nak tengok juga. Dan kalau itu adalah bagus, saya fikir kerajaan tiada masalah untuk mengambil alih private bill itu menjadi satu urusan kerajaan dan juga bil kerajaan. Kita bahaskan dan kita sama-sama, kita tu mereka lah di dalam Dewan Rakyat dan mereka lah yang akan mengundi dan kita juga akan berbahas nanti dalam kita juga akan berbahas sekali lagi di sini berkaitan dengan hal tersebut. Asasnya apa? Kejujuran. Anda jujur nak perbaiki ataupun anda ingin menjadikannya hanya sebagai modal politik yang akan merugikan bukan sahaja rakyat tetapi juga masa depan mahkamah syariah yang kononnya ingin diperbaiki dan ingin dimartabat. Ya, cantik konklusi itu. Terima kasih Dr. Hafiz, terima kasih Tuan Azmi bersama kami. Kita menghormati apa juga keputusan yang akan dititipkan dan juga disuarakan oleh pihak mahkamah kerana kita mengangkat dan juga menjunjung Perlembagaan Persekutuan sebagai sumber undang-undang tertinggi negara. Terima kasih kerana bersama kami dalam Natif Khas. Dengan itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madu.